Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Wahabi, nombor matrik S72469. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan penghayatan etika dan peradaban. Hari ini saya akan membentangkan soalan 3. Soalannya ialah, Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang dasar yang menjadi panduan kepada pemerintahan negara Malaysia. Bincangkan 3 fungsi perlembagaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara ini. Saya akan menerangkan latar belakang sejarah perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja diperintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Asas pembentukan perlembagaan terbahagi kepada 2, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Di dalam Undang-Undang Negeri Melayu, raja sebagai pemerintah, rakyat memberikan ketaatsetiaan dan undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Manakala di dalam Undang-Undang Inggeris, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat yang dikenali sebagai Charter of Treaties. Ia diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Saya akan menerangkan maksud perlembagaan. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas menentukan bagaimana suatu negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang adat dan peraturan. Ia juga merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara. Ciri perlembagaan yang dapat mewujudkan keadaan masyarakat yang harmoni adalah memperuntukkan kuasa kepada rakyat melalui kebebasan asasi. Kebebasan asasi adalah suatu bentuk hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atau rakyat yang berada di bawah sesebuah pemerintahan demokrasi. Antara contoh kebebasan asasi adalah kebebasan diri. Contoh kepada kebebasan diri adalah tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Seterusnya adalah kebebasan beragama. Contoh kepada kebebasan beragama adalah tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 4. Akhir sekali adalah hak kepada pendidikan. Contohnya, tiada seorang pun dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama selain agamanya sendiri. Seterusnya, ciri perlembagaan yang dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni adalah mewujudkan pemerintahan yang adil. Perlembagaan membolehkan pemimpin menjalankan tugasnya tanpa berlaku penyalahgunaan kuasa. Dengan adanya perlembagaan juga, pemerintahan yang adil dapat diwujudkan dengan tidak menjurus kepada setengah kaut. Antaranya ialah agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama lain bebas diamalkan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat banyak agama lain seperti agama Hindu dan agama Kristian, dan agama ini boleh diamalkan oleh kaum lain. Seterusnya ialah mewatakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Sekali, ciri perlembagaan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni adalah dengan menjamin kedaulatan institusi beraja. Contoh menjamin kedaulatan institusi beraja adalah dengan penentuan pelantikan Perdana Menteri. Perlembagaan menetapkan prosedur dan mekanisme untuk pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Ia termasuk penentuan giliran antara Raja-Raja Melayu yang mengukuhkan posisi institusi beraja dalam negara. Seterusnya ialah pengiktirafan hak-hak khas raja. Ini termasuk hak untuk memilih timbalan Yang di-Pertuan Agong dan memainkan peranan dalam perkara-perkara agama Islam dan adat resam Melayu. Akhir sekali adalah perlindungan prerogatif raja. Prerogatif raja adalah kuasa khas yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong dan perlembagaan memastikan perlindungan terhadap prerogatif ini, seperti kebebasan untuk memilih Perdana Menteri dan hak untuk membubarkan parlimen. Kesimpulannya, ciri-ciri perlembagaan ini haruslah dikekalkan supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Sekian, terima kasih.